ni saya nak bincang mengenai tentang tajuk umum lah, insyaAllah. Bulan minggu depan Ustaz yang kita macam biasa, insyaAllah. Okey. Kalau kita bawa kereta, kan, jalan ke sana kemari, segala hajat kita, ada benda yang perlu kita hindarkan. Okey, apa yang perlu kita hindarkan? Sebagai contoh, kalau bawa kereta ada lubang, kan, taklah kita main langgar je lubang tu. Ada benda yang perlu kita hati-hati dalam hidup kita, dalam bawa kereta tu perlu kita hindarkan. Kalau kita masak, ada beberapa perkara juga yang perlu kita hindarkan. Kan, contohnya, katakanlah kita tengah masak, ada anak kecil yang tepi kita yang mungkin boleh capai periuk ke kuali ke, kan, benda tu kena jaga, perlu dihindarkan. Ataupun lepas masak, pastikan gas tu dimatikan, kan, tu benda-benda yang perlu dijaga. Dan juga ada benda-benda yang perlu dihindarkan supaya tidak berlaku beberapa kemudaratan. Dalam hidup kita sama juga, kan, ada beberapa perkara yang perlu kita hindarkan. Sama juga, kalau dalam memasak kita nampak mudaratnya mungkin terpercik minyak. Tapi dalam hidup ni ada benda yang perlu kita hindarkan kerana mudaratnya tak nampak terus. Dia satu jangka masa panjang baru nampak kemudaratan itu. Saya nak bincang pada hari ini 3 daripada perkara yang perlu kita hindarkan dari sudut dalaman kita. 3 daripada perkara yang perlu kita hindarkan dalam hidup kita supaya kita mengelakkan satu kemudaratan dalam jangka masa panjang. Dia tak nampak sekarang. Hari ini kalau anak kita bermain dengan pisau, mungkin nampaknya sekarang kemudaratan itu sebab luka tangan. Tapi ada beberapa perkara, saya nak bincangkan pada hari ini 3 perkara yang perlu kita hindarkan supaya mengelakkan kita daripada kemudaratan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Sebab hidup kita ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kematian adalah anugerah daripada Allah. Yang Allah perintahkan adalah kita jaga hidup kita ni. Ibu, akak-akak yang didoakan dengan kebaikan sekalian, hidup kita, katakanlah umur kita ditetapkan sampai 70 tahun. 70 tahun ni umur kita ni. Kan? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan umur kita sampai 70 tahun. Bagaimana kita hidup dalam masa 70 tahun itu diajar. Ada pilihan kita. Kan? Allah sebut waja'alnakum najdain. Kami bagi kamu ni wahai manusia 2 jalan. Jadi ada 2 jalan. Ada orang yang memang hidup dia 70 tahun, dia boleh jaga kesihatan dia, sihat sampai 70 tahun. Kita pernah jumpa orang yang tak ada sakit apa-apa tiba-tiba meninggal. Maknanya umurnya telah habis. Tapi ada orang yang umurnya 70 tahun, daripada 50 tahun dah start sakit sebab tidak dijaga. Tapi sakit tak meninggal-meninggal. Terbaring sakit. Orang yang sihat, yang ziarah dia yang dulu meninggal, kan? Tapi dia tak meninggal-meninggal. Sebab apa? Umur ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan hidup tu disuruh kita, kan? Maknanya untuk pelihara dan jaga. Macam tu juga jodoh. Ni belum masuk 3 perkara lagi ni, Ini baru mukadimah ni, kan? Okey. Macam tu jodoh juga. Jodoh umur ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dijodohkan, katakanlah kita ni memang berjodoh dengan suami kita sampai akhir hayat kita, itulah ketetapan kita, dia takkan putus. Penat bergaduhnya. Turun naik mahkamah, bergaduh, menjerit-jerit, tak ada, tetap. Kan? Sebab itu jodoh kita. Tapi kalau jodoh telah ditetapkan sampai satu masa saja, apa keadaan pun dia akan terputus. Sebab itu kalau memang jodoh kita tu sampai akhir hayat, kenapa nak menjalani rumah tangga tu dalam keadaan bergaduh. Buat apa pening kita? Baik kita perbaiki. Sebab itu ketetapan. Kan? Jadi 3 perkara yang saya nak bincangkan sekejap lagi ni, benda kita perlu hindarkan dalam tempoh hidup kita tu. Supaya katakanlah umur kita berapa, 50 ke, 60 ke, 70 ke, 80 ke, lebih daripada tu, kurang daripada itu. Tapi hidup kita tu dalam keadaan yang bagus, diatur dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, kakak yang didoakan kebaikan sekalian. Okey. Yang pertama,
Apa yang perlu kita hindarkan dalam hidup kita ni? Apa yang perlu kita hindarkan? Ini dalam hadis Nabi sebut. Dalam Quran pun banyak Quran sebut perkara ini. Yang pertama sekali yang perlu kita jaga dalam hidup kita ni, yang pertama sekali adalah rasa risau, kerisauan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahawa ciri-ciri orang beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak takut dalam hidup dia dan juga tidak berasa sedih. Cuba tengok beberapa ayat Allah sebut ciri-ciri orang beriman. Maknanya apa? Dia dapat kontrol dia punya rasa risau. Sebab manusia ni dia memang ada rasa risau. Kalau tidak dijaga dan dipelihara, rasa risau itu boleh memudaratkan diri dia. Hari ini ramai orang yang lebih cenderung kepada sangka-sangka. Yang cerita tu dia membenarkan. Dia benarkan. Dia cipta cerita itu di pemikiran dia dan dia cuba percaya cerita itu. Ini suami ni balik lambat ni jangan ada apa-apa ni. Dia cuba cipta cerita tu dan dia cuba percaya cerita tu. Akhirnya pening, apa ni mesti ada apa-apa ni, mesti ada apa-apa ni, mesti ada apa-apa ni. Kerisauan. Kan? Jadi manusia tu banyak dihimpit dengan benda-benda risau yang tak perlu dalam hidup dia. Hari ini ada orang yang menjalani perniagaan. Padahal permulaan perniagaan pun kalau kita lihat banyak orang yang berniaga secara anugerah. Kan? Maknanya buat berjaya, berjaya. Tetapi risau, ni macam mana ni? Ada orang kadang-kadang risau pasal anak. Kan? Benda-benda permasalahan ni kita perlu uruskan, bukan rungsing, kena urus. Macam mana ni ustaz, anak saya ni nakal dan sebagainya. Doakan. Aturkan dengan terbaik. Jangan rungsing. Rungsing itu memudaratkan diri kita. Kita ada jalan hidup kita. Anak kita ada jalan hidup dia. Kita ada takdir kita, anak kita ada takdir dia. Kan? Hari ni dia berumah tangga, bermacam-macam masalah dengan suami dia. Tapi okey je, tak bercerai-cerai juga, okey je kan. Dia yang tahu, dia ada jalan hidup dia. Kita doakan, kita bagi nasihat, kita aturkan terbaik. Tak perlu rungsing. Sebab dia ada jalan hidup dia. Bagaimana nak menukar rasa rungsing? Ustaz ni cerita pasal rungsing ni. Macam mana cara dia ni? Kaedah dia. Kan? Untuk menghindarkan rasa rungsing, hargailah masa. Hargai masa sekarang ni. Masa. Apa-apa yang kita rungsing, kita kata, ya Allah, masih boleh bernafas, alhamdulillah, masih sihat pada hari ini. Apa yang aku boleh buat pada hari ini, aku akan mulakan. Kan? Rungsing ni kadang-kadang orang tidak membuat tindakan apa-apa. Duduk monyok dalam bilik, termenung dalam bilik, akhirnya tak buat apa tindakan apa-apa pun. Jadi apa saja permasalahan ataupun cerita dari pemikiran kita yang cuba kita betulkan, kan? Apa yang perlu kita buat, hargai sekarang ni. Kan? Masa sekarang ni hargai. Aku sekarang tengah duduk macam ni ya. Kan? Tarik nafas. Bos bagus. Siapa mungkin ada orang yang berlatar belakangkan perubatan kan di depan kita. Kita ni kan sedutkan oksigen. Kita sedutkan oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Kan? Orang yang ngusing nafasnya akan pendek. Kalau pendek sebenarnya kita tak sedut oksigen dengan bagus, sebab kita akan sedut balik karbon dioksida yang kita baru keluarkan. Sebab tu bila orang yang dia macam rungsing, dia boleh jadi sesak nafas sebab oksigen tu kurang dalam badan dia tu. Kan? Dia sedut balik apa yang dikeluarkan, baru dikeluarkan. Sebab tu kita ni disuruh untuk tarik nafas betul-betul. Kan? Sebab tu kalau ada kata pergi ahli kaunseling kan, ada masalah kan suruh tarik nafas panjang. So badan kita ni sekarang ni perlukan oksigen. Allah anugerahkan oksigen untuk manusia dan oksigen tak perlu bayar. Allah suruh sedut bernafas. Manusia itu hidup dengan nafas yang Allah anugerahkan percuma. Kan? Sedut. Jangan sedut pendek-pendek. Itu menghargai masa sekarang. Kan? Macam mana ketenangan dalam sembahyang kan? Dalam sembahyang kan disuruh tenang, maksudnya gerakan tu tenang, tak gopoh-gapah. Nafas kita dijaga. Kan? Itu nak menukar rasa rungsing antaranya. Kan? Menghargai masa sekarang kita ni. Sedut. Kan? Suami kita banyak hal, dia ada soalan yang perlu dijawab.
kebahagiaan bukan terletak pada manusia. Kebahagiaan letak di sini ya. Kebahagiaan pada hati masing-masing. Kan? Rasulullah tu dicaci, dihina, dikata dan sebagainya. Tapi tak ada pun rungsing. Tenang je. Sebab kebahagiaan bukan pada Abu Jahal. Kebahagiaan bukan pada Abu Lahab. Kebahagiaan bukan kepada orang kafir Quraisy. Kebahagiaan tu pada diri masing-masing. Kan? Sebab tu jaga. Allah sebut orang beriman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tak rungsing dan tidak risau, tidak bersedih dalam hidup dia. Kan? Kita diuji dengan berbagai-bagai ujian. Itu memang sunatullah, tapi diri kita jaga. Kita masalah kita hari ini, kita kurang menghargai diri kita. Kita biarkan diri kita rungsing. Pening kepala. Itu yang pakai gincu pun tak manis-manis juga muka. Kan? Penat ni pakai produk tu produk ni, tak putih-putih juga muka kan. Tak berseri juga muka. Sebab apa? Sebab ni. Kan? Tapi kalau orang hatinya tenang, Masya Allah, senyuman makin manis, muka makin berseri, tutur kata makin sopan. Masya Allah. Kan? Sebab ketenangan tu di sini. Dalam bab umur kita, dalam hadis Nabi ada sebut la yaruddu qada illa doa. Tidak boleh menukarkan qada itu melainkan doa. Kita memang disuruh untuk minta panjang umur. Okey. Panjang umur ni kalau kita minta, Allah boleh anugerahkan panjang umur dalam dua keadaan. Satu umur badan, satu umur amalan. Ada orang yang minta panjang umur memang alhamdulillah dapat panjang umur badan. Maknanya umur 50 tahun Allah panjangkan jadi umur 70 tahun. Itu atas Allah yang kita minta. Malaikat pun tak tahu benda ni. Malaikat pun tak tahu. Malaikat ini bertugas di atas segala ketentuan yang telah ditulis oleh maknanya di Lauh Mahfuz. Tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap keadaan, malaikat rezeki ni bukan macam ni nak senang faham, nak senang faham. Pagi-pagi dah akan ambil. Okey, si PA ni makan nasi lemak, dia akan datangkan rezeki nasi lemak tu. Okey. Malaikat mudarat pula, dia kena demam sikit hari ni. Tiup demam sikit kan. Dia mengikut apa yang telah ditetapkan. Dia pun tak tahu. Sebab itu kita punya akses ni direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bagilah kesihatan. Maka Allah nak menunaikan, Allah kata malaikat, hari ni rezeki dia ni, tambahkan ni. Tu. Jadi malaikat pun tak tahu keadaan kita. Kanan kiri ni pun tak tahu. Dia bertugas kepada apa yang telah dituliskan dalam Lauh Mahfuz tentang hidup kita. Kan? Sebab itu banyak berdoa, kena banyak berdoa. Doa. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan jemu doa. Jangan kata, malas aku berdoa Ustaz, berbuih-buih mulut tak makbul pun kan. Jangan. Okey, itu doa. Jadi yang pertama sekali, hindarkan rasa rungsing. Hari ini kalau ada rasa rungsing, tak ada apa-apa panjang. Hargai anugerah Allah pada nafas ni. Kan? Nafas ni penting kan? Manusia kalau tidak bernafas, maknanya oksigen tu tak sampai pada otak, dalam masa berapa minit je otak boleh mati. Otak boleh mati dalam masa berapa minit je. Bila otak mati, kira consider mati lah sebenarnya. Kan? Tadi apa bagus. Hari ni kalau kita rungsing, kita lihat nafas kita kan tak stabil. Nafas tak stabil, jantung tak stabil, kan? Kita punya circulation blood pun tak stabil. So jadi maknanya banyaklah berlaku masalah-masalah. Tapi kalau orang tenang, Masya Allah, kan? Jadi rungsing, hindarkan rungsing. Jangan cerita yang kita nak percaya. Hari ini kalau tengok ada suami bermasalah, minta doa. Pohon pada Allah, ya Allah Tuhanku, kalau betullah suami ini bermasalah, tunjukkanlah depan mataku ya Allah. Boleh tolong baiki. Doa. Allah kalau tunjuk, Allah boleh tunjuk. Kan? Apa kita harus rungsing? Malam-malam dia tengah tidur, sembunyikan telefon ni dalam bantal ni. Kan? Hari itu dia letih, tersembul telefon ni daripada betul-betul depan mata kita. Nyet. Kan? Mesej masuk. Hai, you dah tidur ke? Oh, you dah tidur ya. Cerah masa depan. Doa minta doa. Tak ada apa nak rungsing. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mendengar doa pada hari ini, Tuhan yang sama yang dengar doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika siapa tak boleh bantu Nabi Ibrahim. Tuhan yang dengar doa pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Musa alaihissalam, yang tak ada siapa boleh bantu Nabi Musa ketika di laut tu. Ketika di pesta pantai, Nabi Musa nak dibunuh dah. Allah belahkan laut untuk Nabi Musa alaihissalam.
Dan Tuhan yang sama yang pernah membantu kita dalam kehidupan kita hari-harian ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. So yang pertama, hindarkan rasa runsing. Kita ada jalan hidup kita, suami ada jalan hidup kita, anak ada jalan hidup, Doakan, doakan. Tak perlu runsing, doakan, uruskan dan doakan. Kau ada jalan hidup engkau, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu setakat ni saja. Kan? Maknanya bantu, doa, semaksimal bantu, tapi jangan runsing. Ni kita yang runsing macam mana ustaz? Anak ni tak kahwin-kahwin ya, umurnya dekat 30-an ni macam mana ni? Kan lelaki pula tu macam mana pening kepala. Kenapa kita nak pening? Dah jodoh dia belum sampai. Macam mana kan? Kalau sampai nanti tak payah dicita-cita. Kan? Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, akak-akak yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Itu yang pertama. Ada benda yang perlu kita hindarkan dalam hidup kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ni menganugerahkan pada kita semua, setiap daripada kita ni dia ada kelebihan masing-masing. Dalam waktu yang sama kita ada kekurangan kita. Okey? Apa yang perlu kita hindarkan yang kedua? Rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Orang ada kelebihan masing-masing dan ada kelemahan masing-masing. Itu adil Tuhan. Okey? Rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Hari ini ramai orang yang dia rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Rendah diri pada akhlak digalakkan, tak sombong. Tapi unsur keduniaan, dia membanding. Datang ke kelas, bandingkan tudung orang dengan tudung, cantik tudung dia ni, tudung aku biasa-biasa saja. Malu kan? Dia rasa rendah diri pada unsur keduniaan, pada benda-benda keduniaan. Benda ini merungsingkan. Kan? Benda ini menjadikan kita tak tenang. Ada orang kadang-kadang Allah anugerahkan, ya. Ada orang kadang-kadang maknanya Allah rezekikan kenderaannya biasa-biasa, tapi kenapa kita perlu rungsing ataupun kita perlu rasa rendah diri pada unsur keduniaan? Datang Masjid Bukit Jelutong, tengok kenderaan orang bagus-bagus, jauh, parking jauh, biar orang tak nampak kereta dia. Untuk apa? Dan memang Allah anugerahkan kita kenderaan yang biasa-biasa. Itu rezeki kita. Tapi kita ada kelebihan yang lain. Kenapa kita nak unsur keduniaan, kita nak rasa rendah diri pada unsur keduniaan? Kan? Orang ada Merc, ada BM, kita ada Kanch. Okey, aduh. Kita ada Kanch. Okeylah. Kenapa nak rasa rendah diri pada unsur keduniaan? Kan? Kadang-kadang ada orang yang kan rasa rendah diri, kan suaminya biasa-biasa saja, suami orang bagus-bagus. Kenapa? Itu rezeki kita. Suami orang bagus kerjanya, belum tentu akhlaknya bagus. Sebab manusia itu dia ada bahagian dia masing-masing. Sebab itu para ulama sebut, jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan mengecapi apa-apa kebahagiaan. Jangan bandingkan kebahagiaan kita. Ustaz, suami saya ni ustaz tak romantik langsung lah. Suami orang tu cuba tengok pegang tangan lah, apalah. Suami saya ni kalau pergi nu jalannya 2-3 meter kat depan tu, saya kat belakang lah bawa beg plastik beli barang atau beli baju ni. Suami orang mungkin berpegangan tangan, tapi mungkin dia ada masalah yang lain. Ada satu makcik atau satu akak tu telefon, Ustaz, alhamdulillah suami saya ni bagus, selalu datang masjid Ustaz, tapi dia tak sayang saya Ustaz. Dia tak pernah cakap saya I love you. Alamak. Aduh. Cuba dengar Hakim. Ada rakaman dia di YouTube kalau kita nak dengar. Orang lain masalah kena pukul dengan suami itu dan ini. Kenapa? Dia membandingkan kebahagiaan dia dengan orang lain. Akhirnya rasa rendah diri. Kenapa suami aku tak macam ni? Kan? Jadi ini kehidupan. Ibu-ibu kakak yang didoakan dan kebaikan sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah masyarakat, ketika itu banyak memang masyarakat Arab ataupun tengah masyarakat macam masyarakat kita juga, kan, ada rasa rendah diri, akhirnya berlaku rasa dengki. Apabila rendah diri, dengki dan sebagainya, rasa ubat benda ni. Sampai para sahabat tu dia menghargai diri dia dan apa yang Allah anugerahkan pada dia. Saya nak cerita satu orang sahabat, kan, namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ni diutus kepada Maharaja Parsi, kan, maknanya untuk menyampaikan Islam. Seorang sahabat diutus
untuk berhadapan menyampaikan surat dakwah kepada Maharaja Parsi. Dia ada beberapa orang sahabat yang diutus ke Rom, ada ke Parsi, ada ke Maukukis, ada ke Mesir, ada kan, diutuskan. Jadi sahabat yang diutus kepada Maharaja Parsi ini datang ke istana Parsi, pakaiannya pakaian biasa yang cukup sederhana. Kita nak masuk istana kan biasa kau pakai bagus-bagus kan. Ini pakaian cukup sederhana. Beliau tidak menaiki kuda-kuda Arab yang hebat. Kan? Kuda Arab ni endurance dia memang hebat, kan? Dia tidak menaiki kuda-kuda Arab yang hebat, hanya menaiki keldai. Dahlah naik keldai, buta sebelah pula tu mata keldai tu. Nak senang faham, masuk istana, naik kancil buruk, sebelah lampu tak hidup. Macam tu lah. Senang faham sekarang. Tapi duduk dalam sampai ke istana Maharaja Parsi, tak ada perasa hebatnya, tak ada. Sebab apa? Dibetulkan dalamnya. Lepas tu tenang, tak ada apa. Sampai di istana Maharaja Parsi, pengawal tanya, kau ni siapa, nak jumpa siapa? Aku nak jumpa Kisra Yazdagid. Kisra terakhir Maharaja Parsi kan. Tak boleh. Oh tak boleh ya. Nak dihunus pedangnya. Kan? Pedang yang tengok bukan main hebat lagi sampai bawah tu. Cabut, tengok pedangnya kontut aja. Kan? Rupanya sarung orang lain punya, pedang orang lain punya. Tengok. Pedang pun tak matching dengan sarung. Tengok. Pedang pun tak matching dengan sarung. Tapi tak ada lah tengok. Hebatnya senjata dia tak ada. Sampai di hadapan Maharaja Parsi, apa kata Maharaja Parsi? Kalau macam ini hati pengikut Muhammad, tak lama lagi Parsi akan jatuh ke tangan mereka. Tak sampai 7 tahun perkataan ini diucapkan, Parsi jatuh ke tangan Islam. Orang yang macam mana? Yang ada hati, kan? Yang hati dia menghargai diri dia dan tidak ada rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Dia tahu aku ni ada kelebihan yang Allah kurniakan dan dia menghargai kelebihan yang ada pada dia. Kan? Kenapa nak membandingkan dengan orang lain, kelebihan orang lain? Kita ada kelebihan kita. Masalah kita kurang menghargai diri kita, kurang menghargai anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kadang-kala kita ni kan, maknanya banyak membanding kebahagiaan orang lain. Akhirnya kita tak ada apa-apa kebahagiaan. Dalam kita untuk tidak menjadi menghargai, menjadi rendah diri pada unsur keduniaan ni, okey, kita perlu sentiasa memperbaiki diri kita. Itu yang penting ya. Perlu sentiasa memperbaiki diri kita. Okey. Hidup kita ni ada yang Allah anugerahkan memang semula jadi dah bagus. Ada Allah anugerahkan semula jadi dah bagus, ada kelebihan lah. Dan ada yang memang semula jadi benda tu kurang. Hidup kita ni. Manusia yang hebat adalah manusia yang memperbaiki benda yang kurang dalam hidup dia ni. Kadang-kadang kebetulan benda yang bagus hidup kita ni mudah sembahyang, mudah bangun sembahyang, pemurah, tapi kita ni mungkin mulut laser sikit. Betul kan? Itu kekurangan kita. Orang yang bagus adalah orang yang memperbaiki kelemahan dia tu. Bukan dia selesa dengan kebagusan semula jadi. Ada orang kadang semula jadi dia bagus, dia buat ibadah dan dia selesa buat tu. Kekurangan dia tak baiki. Akhirnya dia jadi orang yang sentiasa dalam keaiban dan kekurangan. Sebab tu diri kita ni kita tahu, ada kelebihan ini, kelemahan ni baiki dan terus memperbaiki diri. Allah sebut qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Okey. Dan bab yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, apa yang perlu kita hindarkan? Dalam Islam ataupun agama ni, kita disuruh hidup dalam keadaan selesa. Allah suruh hidup kita dalam keadaan selesa. Kita lihat hadis Nabi SAW. Nabi suruh sebelum tidur kebaskan tempat tidur. Mana apa kemas? Sebelum tidur pun biar tidur dalam keadaan selesa. Tempat tidur tu Nabi suruh kebas. Itu adalah hadis Nabi. Kan Nabi sebut antara fitrah, kuku, misai, janggut, kan, bulu ketiak, bulu kemaluan.
hidup selesa. Disuruh kita ni hidup selesa sebenarnya, selesa. Selesa tak semestinya benda bagus-bagus, tapi benda kita hargai, benda yang ada di sekeliling kita ni maknanya jaga betul-betul. Nabi ada, tidak semua baju Nabi tu yang baru-baru, tapi yang koyak Nabi akan jahit sendiri, kemas jahitan Nabi sehingga orang tak perasan baju tu koyak. Kan selesa tu, untuk hidup selesa. Kan? Nabi tak bagi kita menjahit pakaian yang sedang kita tengah pakai. Tengah pakai ni kita jahit. Tak bagi. Nak jahit buka. Kan? Supaya apa? Jadikan tabiat, supaya jadi tabiat kita ni orang yang mengurus diri dengan betul. Taklah koyak ambil jarum. Kan? Maka jahitan tu tentu tak sempurna. Kan itu benda-benda yang disuruh hidup selesa. Tetapi jangan jatuh ke zon selesa. Kita disuruh untuk hidup selesa, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Orang yang jatuh ke zon selesa, orang itu tidak akan meningkatkan diri dia. Jangan jatuh ke zon selesa. Disuruh hidup selesa, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Orang jatuh ke zon selesa, dia tidak akan meningkatkan diri dia. Hari ini seorang isteri, dia boleh tengking suami dia, kan? Kemudian suami dia tak cakap apa-apa, dia rasa seronok, zon selesa. Akhirnya dia akan terus menjadi orang yang menengking suami. Sebab zon selesa tu. Okey. Macam tu juga kadang-kala, ni saya nak kongsikan pada akak-akak sekalian. Kita-kita je ni. Okey. Ada beberapa perkataan yang jangan percaya kalau suami kita cakap. Kita-kita je ni. Ada beberapa perkataan kalau suami kita cakap, jangan percaya cakap ni. Jangan percaya cakap dia. Apa dia? Tanggungjawab kita yang dia kata tak apa awak tak payah buat, tak apa. Jangan percaya. Kalau dia kata tak apalah, saya tengok awak tak payah masak lah, jangan percaya cakap ni. Masak juga. Masak juga, kan? Tak apalah, baju-baju saya ni tak apa, saya boleh urus sendiri. Jangan. Urus juga, tolong. Sebab benda tu hari ni mungkin dia melepaskan tak apa, tapi mungkin satu hari nanti dia perlu kita dah terbiasa melepaskan hak, nanti mengungkit nanti. Dia jadi mengungkit. Kalau dia kata tak apalah, saya pun sibuk, awak nak keluar ke mana-mana, tak payah minta izin saya pun tak apa. Tu jangan percaya cakap tu. Kan? Kena minta izin juga. Bang, saya nak ke sini, saya nak ke sini, saya nak ke sini. Kan? Sebab apa? Kalau takut kita jatuh ke zon selesa, nanti sampai bila-bila jadi macam tu, sampai satu tahap nanti takut jadi mengungkit. Dia akan jadi mengungkit. Benda tu. Kan? Tu benda yang kalau suami cakap jangan percaya. Kalau dia kata tak apalah, awak tak payah masak lah, jangan percaya. Dan kena masak juga. Okey. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam kan, kita memang diajar untuk tidak jatuh ke zon selesa. Tak cuba kita lihat ajaran Islam. Kita disuruh cari harta. Tapi orang yang tak bayar zakat, diceritakan nanti akan dibakar di neraka, akan ditusuk dengan besi-besi yang panas. Kan kita rasa tak selesa. Dan akhirnya kita boleh menunaikan apa yang perlu tanggungjawab kita tunaikan. Islam tak ajar kita untuk jatuh ke zon selesa. Walaupun kita hidup selesa, disuruh hidup selesa, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Kan? Walaupun seorang isteri itu maknanya dah bagus, tapi kan dia ajak ada. Kalau jadi macam ni kan derhaka dan sebagainya, ada dia punya amaran-amaran dia. Seorang suami, walaupun isteri dia tak pernah minta nafkah, kan? Tapi kewajipan nafkah tetap kena bagi. Kan? Jadi Islam ajar, kalau tak bagi nafkah besok macam mana? Tidak adil di akhirat, di dunia ni akan diadili di akhirat dan sebagainya. Jadi bila kita mempelajari benda-benda agama tu, kita tidak akan jatuh ke zon selesa. Akhirnya kita akan sentiasa meningkatkan diri kita. Ni aku perlu tunaikan, ini perlu aku tunaikan, ini perlu aku tunaikan. Kan? Pada ibu dan ayah kita, walaupun ibu dan ayah kita tak pernah pun menyebut, kau bagilah duit kat aku, contohlah kan, tak pernah menyebut. Tapi sebagai tanggungjawab pada anak, kita bagi. Tak apa, walaupun mak tak minta pun, contoh kan. Sebab keberkatan memberi pada ibu dan ayah. Besok kita ada anak-anak kan, kalau dia baru kerja, kita kena pesan, kau gaji pertama kau bagi sikit pada bapa, bagi sikit pada ibu. Kita bukan nak sangat pun, kita tahu dia pun tak cukup. Kalau dia tak cukup, kita bagi balik pada dia. Tapi membudayakan dia bagi pada mak ayah. Dia membudayakan dia supaya bertanggungjawab pada mak ayah. Itu sebenarnya cakap pada anak kita.
gaji tu bagi pada mak sikit, kan? RM1 pun tak apa, kan? Untuk berkat bagi mak ayah, kan? Macam tu juga pada bapak kau tu. Ada orang kadang-kadang hanya bagi pada mak je, kan? Bapak jeling daripada jauh, tak kona kemari ke? Sebab kita rasa bapak tu dah ada, kan? Bapak pun sama juga macam ibu juga. Itu zon selesa. Jadi disuruh kita untuk hidup dalam keadaan selesa, tapi jangan jatuh ke zon selesa. Orang yang jatuh ke zon selesa, dia tidak akan meningkatkan diri dia. Kan? Dia akan membiarkan diri dalam keadaan yang macam tu saja. Kan? Akhirnya takut jadi budaya atau tabiat diri untuk cincai-cincai buat dalam hidup, tidak meningkatkan diri itu. Dia suruh buat benda tu dengan betul-betul dan jangan jatuh ke zon selesa. Ibu kakak dan rahmat Allah sekalian, saya setakat saja dulu lah ya, yang boleh kita kongsikan. 3 perkara yang kita perlu hindarkan dalam hidup kita. 3 benda ni ingat, dan mudah-mudahan bila kita jaga benda ni, 3 benda Allah kurniakan pada saya, pada kakak, ibu-ibu yang saya doakan kebaikan sekalian, kehidupan yang sentiasa dibimbing dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin.